Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Cikgu bernama Ahmad Yushamuddin bin Yusof dari SJKC Chung Hua, Kota Baru, Kelantan. Pada hari ini, cikgu akan mengajar subjek Bahasa Melayu tahun 4 bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Okey, pada hari ini cikgu akan mengajar unit 2 iaitu temanya jiran sepakat. Baik, mari sama-sama kita melihat apakah kemahiran yang akan diajar pada pembelajaran pada hari ini. Okey. Baik. Kemahiran terdapat dua jenis. Pertama ialah standard kandungan. Okey, standard kandungan 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan standard kandungan ini? Iaitu berkenaan dengan pembinaan ayat ataupun proses pembinaan ayat yang bermula dengan perkataan, kemudian frasa dan seterusnya ayat. Okey. Dan daripada standard kandungan ini, pada hari ini kita akan buat penekanan kepada standard pembelajaran. Okey, pembelajaran hari ini akan menekankan kepada kemahiran 3.2.1 iaitu membina dan menulis ayat. Membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia. Okey, cuma pada hari ini cikgu akan menekankan kepada membina dan menulis ayat yang lengkap daripada bahan bergambar. Membina bermaksud proses untuk membina atau menulis ayat. Kemudian disusuli dengan kemahiran menulis ayat. Ya. Baik. Di sini cikgu akan memaparkan beberapa keping gambar untuk diperhatikan oleh murid-murid. Murid-murid dikehendaki untuk menamakan gambar-gambar tersebut. Okey. Jadi sebelum itu, objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat pertama, membina dan menulis 5 ayat yang gramatis dan lengkap berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, ada 5 ayat yang gramatis dan lengkap. Apakah yang dimaksudkan dengan gramatis dan lengkap? Kita akan jumpa dalam pembelajaran berikut. Yang kedua ialah menyatakan binaan ayat inti dan ayat majmuk, keterangan berdasarkan gambar dan contoh ayat. Jadi dalam pembelajaran ini, murid akan dapat mengetahui binaan bagi ayat inti dan juga ayat majmuk keterangan. Baik, saya ulang semula. Okey. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan beberapa keping gambar untuk diperhatikan oleh semua murid. Dan saya minta kepada semua murid supaya menamakan gambar-gambar tersebut. Okey, gambar yang pertama. Okey, apakah ini? Apakah binaan yang kamu lihat dalam gambar itu? Ya, cuba sesiapa yang tahu. Ya, Maylin. Betul. Ini ialah papan gelongsor. Baik, seterusnya, gambar yang seterusnya ialah okey, apakah nama binaan ataupun alat ini? Okey, cuba. Ya, Badrul. Itu adalah apa, Badrul? Betul. Tepat sekali, Badrul. Bagus. Ini ialah buaian. Okey. Yang ketiga, gambar yang ketiga, ini saya rasa seramai yang kenal, tapi mungkin keliru dengan beberapa alat lain yang menyerupainya, ya. Okey, cuba siapa di sini? Okey, ya, Patrick, cuba. Ya, betul, Patrick, bagus. Ini ialah bangku. Bangku mengingatkan kita kepada satu peribahasa, iaitu apa dia? Kaki bangku. Okey, bangku. Okey, seterusnya ialah apa? Apa yang kamu lihat di situ? Ya, cuba, Ahmad. Orang, saya rasa kurang tepat. Tak apa, cuba lagi. Bagus percubaan kamu. Okey, seterusnya. Okey, Hasnah. Cuba. Ya. Ini jalan raya. Betul tak jalan raya?
Saya rasa hampir kepada jawapan, tapi belum tepat lagi. Baik, orang lain cuba. Ya, kayat. Okey, kayat apa? Ini ialah ya, betul, tepat sekali. Mungkin kamu pernah pergi untuk berjoging ya. Ini adalah track untuk berjoging. Okey. Baik. Ini gambar-gambar yang cikgu berikan, yang cikgu beritahu tadi. Okey, saya nak tanya, apakah gambar-gambar ini di manakah kita boleh lihat? Semua ini berada di satu tempat. Baik, apakah nama tempat itu? Okey, cuba. Okey, Faisal? Ini apa? Taman rekreasi. Okey, orang lain? Taman rekreasi. Taman rekreasi saya rasa lebih besar kan? Lebih besar, lebih banyak kemudahan, ada kolam, lebih luas. Okey, ini taman yang lebih, ini ialah yang lebih kecil. Cuba. Siapa tahu? Ya. Okey. Cuba, Ali. Ya, betul. Ini ialah disebut sebagai taman poket. Cuba, taman poket. Nanti kita akan tahu, kita akan tahu apa itu taman poket dalam pembelajaran selepas ini. Okey, taman poket apa yang kamu lihat di situ ada apa? Ada kemudahan-kemudahan yang disebutkan tadi. Mungkin ada di sana ada papan gelongsornya, ada buaian di sana. Okey. Baik. Jadi tajuk kita akan belajar pada hari ini ialah taman poket. Taman poket. Okey, sekarang murid-murid semua, marilah sama-sama kita membaca petikan ini. Petikan ini merupakan gambaran kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Taman poket. Taman poket ialah taman rekreasi kecil yang terdapat di kawasan perumahan. Di kawasan Taman Sutera, terdapat sebuah taman poket yang menyediakan pelbagai kemudahan seperti papan gelongsor, buaian, bangku dan trek untuk berjoging. Namun, kemudahan-kemudahan tersebut banyak yang rosak. Penduduk taman perumahan tersebut mengadakan aktiviti bergotong royong untuk memulihkan semula taman poket tersebut. Kai Kiat dan rakan-rakannya juga turut terlibat. Baik, petikan ini berkenaan dengan apa? Ya, berkenaan dengan taman poket, Taman Sutera. Okey, di sini ada pelbagai kemudahan. Seperti apa? Papan gelongsor, buaian, bangku dan trek untuk berjoging. Okey, namun apa yang menjadi isu di sini? Ya, cuba seorang. Okey, siapa? Okey, Jesselyn. Okey, apa dia? Ya, apa yang menjadi isu di sini? Ya, betul Jesselyn. Okey, bagus. Iaitu apa yang berlaku? Kemudahan-kemudahan tersebut banyak yang rosak. Jadi apa yang dibuat oleh penduduk di sini? Ya, cuba Amin. Okey, penduduk di sini telah betul Amin, bagus. Penduduk di sini telah mengadakan aktiviti bergotong royong untuk memulihkan semula taman poket tersebut. Okey, baik. Jadi pada pagi ini, pada hari ini, pada pembelajaran kali ini, kamu dikendaki membina 5 ayat yang gramatis tentang aktiviti gotong royong tersebut. Tetapi mungkin bermain dalam kepala kamu. Apakah beberapa persoalan mungkin bermain atau berlegar di fikiran kamu tentang arahan yang telah saya bacakan tadi. Iaitu, pertama, apakah ayat yang gramatis? Apakah ayat yang gramatis? Apa maksud disebutkan ayat yang gramatis? Yang kedua, bagaimanakah membina ayat yang gramatis? Baik, kita telusuri apakah yang dimaksudkan dengan ayat yang gramatis. Okey. Baik. Ayat yang gramatis, siapa tahu? Di sini. Cuba Saiful. Ayat yang gramatis, ayat yang betul tata bahasanya. Okey. Ya, salah satu daripadanya ialah ayat yang betul tata bahasanya. Satu lagi, ayat yang tiada kesalahan bahasa. Ya, sama dengan betul tata bahasa. Okey. Saya tambah sedikit apa yang dimaksudkan dengan ayat gramatis. Ayat yang gramatis bermaksud ayat yang betul dari segi struktur,
ayat. Okey, betul seperti yang diberitahu tadi. Dan juga satu lagi ialah betul pula dari segi makna ayat. Jadi, ayat tersebut mestilah betul dari segi tata bahasanya dan juga makna. Kalau maknanya salah, okey, jadi ayat itu juga salah. Okey, baik. Seterusnya, saya berikan satu contoh gambar dan ayat, ya. Satu contoh gambar dan ayat untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan ayat yang gramatis. Di sini ada gambar, kamu lihat gambar itu, ada seorang lelaki kan sedang mencuci longkang. Okey, saya pun bina satu ayat. Okey. Encik Wong sedang mencuci longkang itu. Encik Wong sedang mencuci longkang itu. Baik, murid-murid, cuba lihat perkataan yang saya gariskan di situ yang berwarna kuning. Okey. Baik, pertama ialah Encik Wong. Baik, siapa tahu apakah kata bagi Encik Wong? Jenis kata bagi Encik Wong. Okey, jenis kata bagi Encik Wong, ya? Fitri? Betul. Ini adalah kata nama ataupun kata nama khas. Ini kata nama yang pertama dalam ayat ini mengandungi kata nama, iaitu berada di hadapan ayat. Kata nama ini berfungsi sebagai apa? Sebagai subjek dalam ayat. Okey, yang kedua, mencuci. Mencuci tergolong dalam kata apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Bunseng? Betul. Tepat sekali. Okey, ini adalah kata kerja. Kata kerja. Dan yang satu lagi ialah longkang. Baik, longkang. Siapa tahu longkang apa? Kata apa? Aminah? Betul. Tepat sekali. Longkang ialah longkang dalam ayat ini, cikgu gunakan perkataan objek. Objek. Mengapa? Sebab nanti cikgu akan terangkan mengapa disebut sebagai objek. Okey? Baik, jadi ada 3 perkara penting dalam ni, iaitu kata nama, kata kerja dan objek. Objek biasanya seperti yang disebut oleh Aminah tadi ialah kata nama juga. Okey, betul. Okey, baik, seterusnya saya akan berikan lagi satu ayat, okey, satu gambar dan satu, ingat ya, di sini ada 3 perkara penting, perkataan penting. Pertama ialah kata nama, ada kata kerja dan ada objek. Ingat 3 perkataan ini ya. Okey, kita seterusnya saya berikan satu lagi gambar. Okey, dalam gambar ini saya berikan satu ayat. Okey. Encik Halim sedang memangkas pokok hiasan itu. Encik Halim sedang memangkas pokok hiasan itu. Okey, baik. Di sini saya nak berikan kepada murid-murid untuk memberitahu, untuk menyenaraikan perkataan yang tergolong dalam kata nama, kata kerja dan objek tadi dalam ayat. Okey, siapa boleh cuba? Kata nama apa? Kata nama? Cuba. Kiat sekali lagi. Okey. Baik, kata nama ialah, ya betul, tepat sekali, Encik Halim. Kata nama dalam ayat ini kita khususkan kepada subjek, iaitu pelaku dalam ayat ini. Terdapat di permulaan ayat. Okey, Encik Halim. Okey, kata nama. Kata kerja? Kata kerja? Karseng? Kata kerja ialah, betul, tepat sekali, memangkas dan objeknya. Siapa boleh? Objeknya? Okey, Aisyah? Objek? Betul, tepat sekali. Objek ini ada kata majmu'. Dia ada 2 perkataan tapi mempunyai satu maksud, iaitu pokok hiasan. Okey, di sini bagus. Maksudnya kamu sudah menguasai apakah yang perkara penting yang terdapat, yang perlu ada dalam suatu ayat. Okey? Iaitu kata nama, kata kerja dan objek. Itulah ayat yang betul dari segi tata bahasa dan maknanya. Okey. Baik, saya dah terangkan tadi mengapa saya tak namakan sebagai kata nama, saya namakan sebagai objek, kerana ia adalah penyambung kepada kata kerja. Kata kerja itu perlu disambungkan dengan objek. Okey? Baik, seterusnya. Okey.
Jadi kita sudah buat satu generalisasi bagi mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan ayat yang gramatis, yang betul tata bahasa dan maknanya. Ayat itu perlu ada kata nama, kata kerja dan objek. Okey. Dan ayat ini dinamakan sebagai ayat aktif transitif. Mengapa disebut ayat aktif transitif? Ya. Aminah sekali lagi. Ya, ayat aktif transitif, betul. Tepat sekali kerana mempunyai kata kerja aktif yang memerlukan kepada penyambungnya, iaitu objek. Itu disebutkan sebagai kata kerja transitif dan ayat ini disebut sebagai ayat aktif transitif. Okey. Baik. Namun begitu, untuk membina ayat yang baik, untuk membina ayat yang lebih lengkap, kita perlukan beberapa perkara. Cuba lihat di sini. Ayat yang baik dan lengkap perlulah mempunyai pengembangan isi. Ya, perlu ada isi yang dikembangkan. Okey, itu dipanggil ayat yang baik, ayat yang lengkap. Okey. Jadi, ayat aktif transitif tadi merupakan ayat inti sahaja. Ayat inti, ayat yang asas sahaja dan tidak mempunyai pengembangan isi. Jadi, untuk menjadikan ayat tersebut lebih baik, lebih berkualiti, mesti ada pengembangan isi. Jadi, mungkin persoalan yang bermain di fikiran kamu lagi ialah bagaimanakah cara untuk mengembangkan ayat. Okey, di sini saya akan paparkan. Saya paparkan semula gambar tadi sebab gambar tadi ada mempunyai ayat yang kita ayat aktif transitif tadi kan. Okey. Baik, di sini saya buat contoh satu ayat yang lebih panjang. Encik Wong sedang mencuci longkang itu supaya bersih daripada kekotoran. Okey, dalam ayat ini ada ayat aktif transitif. Baik, siapa yang boleh beritahu saya di manakah ayat yang mana satukah ayat aktif transitif? Okey, cuba. Cuba. Okey, Jian. Okey, Jian cuba. Ayat aktif transitif. Betul, tepat sekali. Tepat sekali seperti yang saya dah jelaskan tadi. Ayat aktif transitif ialah Encik Wong sedang mencuci longkang itu. Okey, dan seterusnya ialah pengembangan isi. Okey, ini dia dipanggil sebagai okey, yang tadi ayat tadi Encik Wong sedang mencuci longkang itu sebagai ayat aktif transitif dan seterusnya ialah dipanggil sebagai keterangan. Dan keterangan ini ialah pengembangan isi. Baik, siapa boleh baca penerangan dalam ayat ini? Ya, cuba. Jung Chen. Ya, tepat sekali Jung Chen. Bagus. Okey, iaitu supaya bersih daripada kekotoran. Jadi ingat, untuk menulis ayat yang mempunyai pengembangan isi, ayat aktif transitif ataupun ayat inti, ayat yang asas perlu disambung dengan keterangan. Okey, saya bagikan. Okey, jadi ayat yang lengkap ialah ayat aktif transitif yang disambungkan atau dihubungkan dengan keterangan. Okey, untuk memudahkan kita faham, ayat ini dipanggil sebagai ayat majmuk keterangan. Ayat majmuk keterangan. Mengapa ayat majmuk? Kerana menggabungkan dua ayat di situ. Ayat aktif transitif dan juga ayat keterangan. Okey, digabungkan dengan menggunakan perkataan tertentu. Disebut sebagai ayat majmuk keterangan. Okey. Baik. Jadi ayat majmuk keterangan. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat majmuk keterangan? Siapa yang tahu? Ayat majmuk keterangan, ya tadi, iaitu menggabungkan ayat aktif transitif dan juga keterangan. Okey, ia dihubungkan dengan menggunakan perkataan kata hubung keterangan. Baik, tadi saya sudah berikan contoh kata hubung keterangan seperti supaya. Okey, siapa tahu lagi kata hubung yang digunakan? Kata hubung penerangan yang kata hubung ini telah kamu pelajari pada pelajaran lepas. Okey, cuba. Ya.
Saiful. Betul? Agar. Lagi? Seorang lagi? Cuba. Jungchen. Sekali lagi Jungchen. Okey, Jungchen apa dia? Bagus. Betul, Jungchen. Satu lagi ialah untuk. Betul. Okey, 3 kata hubung ini digunakan untuk apa? Apakah kegunaan bagi supaya, agar, untuk dalam ayat? Siapa tahu? Ya, Aisyah. Sekali lagi. Betul. Okey. Ayat ini digunakan untuk, perkataan ini digunakan untuk menerangkan tujuan melakukan sesuatu. Okey. Ini digunakan untuk menerangkan tujuan seseorang melakukan sesuatu kerja. Okey, seterusnya kata hubung lain. Kerana. Baik, kerana, siapa tahu apa kegunaan kerana? Kerana untuk menerangkan apa? Ya. Ali. Ali. Macam mana Ali? Kerana digunakan untuk apa? Tepat Ali. Betul sekali. Senang saja. Yang ini memang biasa dijumpai. Iaitu digunakan untuk menerangkan sebab. Okey. Baik. Satu lagi. Apa lagi kata hubung yang kita boleh gunakan untuk menerangkan sesuatu ayat? Okey. Cuba. Ya. Aina. Apa dia? Betul. Tepat sekali Aina. Boleh juga kita gunakan dengan. Dengan adalah untuk menerangkan apa? Aina. Ya, untuk menerangkan bagaimanakah ataupun untuk menerangkan cara membuat sesuatu kerja. Jadi kita perlu menyambungkan ayat aktif transitif tu dengan keterangan menggunakan kata hubung keterangan. Okey, saya berikan satu contoh gambar tadi juga. Okey, sekarang cuba. Ini adalah ayat aktif transitif, ayat inti atau ayat asas. Saya mahu semua murid, saya bagi masa untuk menuliskan keterangan bagi ayat ini. Kamu boleh gunakan pelbagai jenis kata hubung keterangan tadi. Saya berikan masa 2 minit untuk menuliskan ayat itu. Dan selepas ini saya akan tanya. Baik, masa sudah tamat. Baik, sesiapa yang sudah siap boleh bacakan ayat yang kamu tulis. Cuba. Siapa? Jung Chen. Sekali lagi. Bagus Jung Chen. Banyak memberikan pertanyaan. Banyak mencuba. Bagus. Cuba baca Jung Chen. Bagus. Betul. Ayat Jung Chen betul dan tepat. Iaitu Encik Halim sedang memangkas pokok hiasan itu. Dia menggunakan supaya pokok hiasan itu kelihatan lebih cantik. Baik, orang lain? Jesselyn. Cuba Jesselyn. Bagus, betul. Ayat Jesselyn juga tepat. Walaupun berlainan dengan yang diberikan oleh Jung Chen tadi, tapi ayat ini adalah ayat yang gramatis dan lengkap. Encik Halim sedang memangkas pokok hiasan itu untuk menjadikan pokok hiasan itu bertambah cantik. Betul. Dan satu lagi, siapa yang boleh berikan? Boleh bacakan ayatnya? Cuba. Karseng, cuba. Karseng menggunakan kata hubung dengan untuk menerangkan cara untuk melakukan sesuatu. Encik Halim sedang memangkas pokok hiasan itu dengan sebilah gunting pokok yang tajam. Jadi saya nampak murid-murid sudah dapat menguasai bagaimana untuk menuliskan keterangan ataupun menuliskan ayat majmuk keterangan. Jadi ini adalah ayat yang lebih baik, ayat yang lebih lengkap dan mempunyai pengembangan isi. Seterusnya. Di sini saya ingin memberikan tugasan kepada murid mengikut kumpulan. Mengikut kumpulan. Mengikut kumpulan. Baik. Jadi gambar ini ialah sejenis gambar tunggal. Di dalam ini ditunjukkan aktiviti gotong royong yang penduduk Taman Sutera mengadakan aktiviti gotong royong. Jadi Kai Kiat juga terlibat di situ
bersama dengan rakan-rakannya, bersama dengan penduduk-penduduk perumahan di Taman Sutera. Okey. Jadi setiap kumpulan akan menuliskan 5 ayat yang gramatis berdasarkan gambar ini. Okey, saya nomborkan ayat ini begini ya. Yang ini adalah yang pertama, bagi ayat pertama. Ayat yang kedua, gambar tersebut. Ayat yang ketiga, okey, gambar ini. Ayat yang keempat, ya, yang duduk itu. Ayat yang kelima, ada 2 buah gambar ayat kelima. Tujuan saya buat 2 buah gambar ialah untuk supaya murid-murid boleh membuat pilihan untuk membuat ayat yang disukai, ya. Okey. Jadi kamu diberikan pilihan, tidak dipaksakan. Okey, baik. Jadi boleh buat pilihan sama ada nak buat yang gambar ini ataupun gambar satu lagi. Okey. Jadi siap kumpulan ya. Jadi saya bagikan masa untuk 10 minit untuk kamu membina ayat tersebut. Okey, masa dah tamat. Baik, sekarang kita lihat satu persatu. Dan kamu semua telah pun membentangkan ayat-ayat yang telah kamu tuliskan tadi. Dan daripada ayat-ayat tersebut, saya memilih beberapa ayat, 5 ayat yang terbaik. Iaitu satu ayat yang terbaik dalam setiap kumpulan untuk menerangkan tentang gambar-gambar tersebut. Okey, baik. Cuba kita lihat gambar yang pertama. Yang pertama. Okey, apakah kriteria dalam gambar ini? Cuba lihat. Dalam gambar ini, kita lihat ada seorang lelaki membawa sebuah alat yang dipanggil sebagai mesin rumput. Okey, ingat dalam ayat yang asas perlu ada 3 perkara. Pertama ialah ialah orang ataupun kata nama. Yang kedua mesti ada kata kerja, mesin dan juga objeknya iaitu rumput. Kemudian mesti ada keterangan. Apakah isi yang digunakan untuk keterangan? Iaitu rumput lebih pendek dan cantik. Okey, untuk ayat ini saya memilih kumpulan yang menggunakan email. Yang menggunakan email, menuliskan email dan menghantar kepada saya, dan saya paparkan ayat yang dibina, yang dibuat oleh kumpulan ini. Okey, bagus. Tengok ayatnya. Encik Chong sedang memesin rumput supaya rumput lebih pendek dan cantik. Okey, ayat ini mempunyai syarat yang betul, yang cukup, yang gramatis dan lengkap, dan juga mempunyai pengembangan isi. Encik Chong sedang memesin rumput dan keterangannya supaya rumput lebih pendek dan cantik. Okey, seterusnya kita lihat pula gambar yang kedua. Baik, gambar yang kedua boleh lihat di sana. Okey, baik. Apakah perincian daripada gambar kedua? Okey, pertama mesti perlu ada kata nama. Apa dia? Okey. Kumpulan ini menggunakan nama Badrul, betul? Kemudian mengecat. Kata kerja, mengecat, dan juga objeknya ialah papan gelongsor. Okey, jadi kumpulan yang saya pilih untuk ayat ini ialah, satu lagi saya lupa, iaitu papan gelongsor itu tidak berkarat dan berwarna-warni. Ini adalah pengembangan isi. Baik, kumpulan yang saya pilih ini dia menghantar dalam bentuk aplikasi WhatsApp. 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 Kemudian saya paparkan ayat yang telah dibina oleh mereka. Badrul mengecat papan gelongsor itu supaya papan gelongsor itu tidak berkarat dan berwarna-warni. Di sini ada keterangan, ada pengembangan isi, iaitu supaya papan gelongsor itu tidak berkarat dan berwarna-warni. Ayat ini mempunyai struktur ayat yang betul dan juga mempunyai makna yang lebih luas. Baik, seterusnya gambar yang ketiga, iaitu gambar di tengah itu. Kita lihat gambar ini. Apakah perincian bagi gambar ini? Baik, pertama kata nama Encik Krishnan. Kata kerjanya apa? Menyapu dan
daun kering sebagai apa dia, Aisyah? Sebagai objek. Ya, okey. Baik. Kumpulan ini satu lagi ialah keterangannya. Keterangan yang akan diterangkan ialah tentang taman itu bersih daripada sampah sarap. Okey. Baik, kumpulan ini menggunakan aplikasi PowerPoint. Okey, mereka telah hantar kepada saya. Okey, sekarang kita tengok bagaimanakah ayat yang mereka bina. Okey, Encik Krishnan sedang menyapu dedaun kering. Betul, ayat aktif transitifnya. Dan juga di taman itu, dan juga keterangan supaya taman itu bersih daripada sampah sarap. Okey, tepat sekali. Okey, seterusnya, gambar yang keempat. Okey, gambar yang keempat. Apakah perincian bagi gambar keempat? Okey, apakah kata nama yang dibina oleh kumpulan ini? Kai Kiat. Betul. Mengapa tak ada Encik? Ali, mengapa tak ada Encik? Ya, betul. Tepat sekali Ali. Sebab ini adalah murid seorang budak yang sebaya dengan kamu. Jadi tidak perlu menggunakan gelaran Encik. Kalau orang dewasa baru kita gunakan Encik, ya. Okey, apakah perbuatannya? Kata kerjanya membaiki, dan objek yang perlu ada ialah bangku. Okey, dan keterangan dalam ayat ini ialah boleh digunakan semula. Jadi kumpulan yang akan memaparkan ayat ini ialah menggunakan aplikasi Microsoft Word. Okey, saya paparkan ayat yang dibina oleh kumpulan ini. Kai Kiat membaiki bangku yang rosak itu agar boleh digunakan semula. Okey, tepat sekali ayat ini mempunyai struktur tata bahasa yang betul dan juga makna yang betul dan luas. Okey. Baik, seterusnya. Gambar yang kelima. Okey, gambar yang kelima ini memilih yang pertama memilih gambar yang kelima ini, ya. Kita lihat perincian bagi gambar ini. Okey. Baik, kata nama, di sini ada kelainan sedikit sebab di sini ada dua orang atau dua watak. Jadi mesti menggunakan kata hubung gabungan dan. Mesti menggunakan kata hubung gabungan dan. Okey, di sini ialah dari segi subjeknya. Subjeknya daripada ayat tunggal menjadi ayat yang berlapis menggunakan kata hubung dan. Ken Rong dan Hani, ya. Ken Rong dan Hani. Okey, apakah perbuatan atau kata kerja mereka? Iaitu mengutip, dan objek yang mereka kutip ialah yang dikutip oleh mereka ialah tin-tin kosong. Okey, kumpulan yang akan ini keterangan dalam ayat ini untuk dimasukkan ke dalam karung plastik sampah. Okey. Baik. Kumpulan ini ialah mereka menghantar tugasan mereka kepada saya tadi dengan menggunakan SMS. Okey, menggunakan message kepada saya dan saya paparkan ayat yang mereka buat tadi. Okey, jadi Ken Rong dan Hani sedang mengutip tin-tin kosong untuk dimasukkan ke dalam karung plastik. Okey, ayat ini tepat. Ayat ini tepat, susunan tata bahasa, penggunaan kata dan juga isi yang luas. Sangat bagus. Okey, dan seterusnya. Ada satu kumpulan saya lihat yang memilih gambar yang ini. Okey, gambar ini dan ayatnya cukup baik. Okey, cuba kita lihat apakah perincian yang dilakukan. Okey, kata nama yang digunakan ialah Puan Chua. Dia deskripsikan gambar ini kepada perempuan berketurunan Cina. Okey, jadi dia namakan sebagai Puan Chua. Kemudian kata kerjanya ialah menanam dan tentunya objeknya ialah pokok bunga. Okey, jadi kita paparkan kumpulan yang saya lupa. Dan keterangan dalam ayat ini ialah di dalam dua buah pasu bunga yang cantik. Okey, kita lihat perkataan ataupun kumpulan yang membuat ayat ini. Kumpulan tadi, ya, yang menggunakan Microsoft Word. Okey. Baik, dia menulis ayat yang kelima menggunakan berdasarkan kepada gambar ini. Kita lihat ayat mereka. Okey, Puan Chua menanam pokok bunga di dalam dua buah pasu bunga yang cantik. Okey, di sini ada ayat intinya, Puan Chua menanam pokok bunga di yang kedua di dalam dua buah pasu bunga yang cantik. Baik, di sini ada kelainan. Ada sedikit kelainan saya sengajakan supaya kamu
dapat menggunakan kosakata yang melebihi yang daripada apa yang kita dapat daripada perbincangan. Okey. Jadi apakah cara, siapa boleh beritahu saya bagaimanakah kumpulan ini menyambung ayat tersebut? Adakah menggunakan perkataan kata hubung? Tidak, tidak. Okey, dia menggunakan apa? Siapa tahu? Kumpulan ini tolong jangan beritahu. Saya nak buka kepada semua. Okey, Aisyah daripada kumpulan SMS. Boleh. Okey. Baik. Apa dia Aisyah? Ya, betul. Betul. Dia menyambungkan ayat inti ini dengan dengan kata sendi nama. Ini dipanggil ataupun disebut sebagai frasa sendi nama, iaitu di dalam. Okey. Di dalam dua buah pasu yang cantik. Jadi banyak perkataan yang boleh digunakan untuk menerangkan ayat. Okey, baik. Jadi daripada 5 ayat ini, saya rasa kamu semua sudah dapat membuat satu generalisasi yang baik, yang betul, iaitu apakah ayat yang gramatis dan lengkap. Yang pertama ialah ayat yang perlu ada ayat inti yang betul, mempunyai 3 perkara penting, iaitu kata nama, kata kerja dan objek. Kemudian disambungkan dengan ayat keterangan. Jadi itulah merupakan ayat yang lengkap. Okey, seterusnya. Okey, saya juga memberikan latihan pengayaan. Latihan pengayaan ini saya berikan sebuah gambar. Okey, sebuah gambar. Gambar ini menunjukkan juga aktiviti yang sama, iaitu di Taman Pocket. Cuma ada beberapa aktiviti yang berlainan sedikit. Okey, ini digunakan. Ini apa yang perlu kamu buat ialah bina dan tuliskan 5 ayat yang lengkap dan gramatis berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, jadi murid-murid pengayaan yang telah saya pilih, okey, sila buat latihan ini. Okey, kemudian yang untuk latihan pemulihan. Kamu perlu lengkapkan ayat-ayat berikut dengan perkataan yang diberikan berdasarkan gambar. Okey, kumpulan pemulihan. Ini kerja kamu. Okey, gambar-gambar ini diberikan. Dalam gambar ini ada beberapa perkataan. Okey, jadi kemudian saya berikan 4 ayat. Saya kurangkan sedikit kepada 4 ayat. Okey, untuk memudahkan kamulah. Tidak menyusahkan kamu untuk membuat kerja. Okey, jadi kamu kena baca, kena faham dan juga pilih perkataan tersebut untuk diisikan di tempat kosong dalam ayat-ayat yang diberikan. Okey? Baik, selamat untuk melakukan aktiviti itu. Baiklah. Semua. Sekarang kita akan buat rumusan daripada pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan kepada kemahiran yang telah diberitahu tadi. Okey, pertama ada 2 perkara di sini. Pertama kita buat rumusan ilmu yang kita dapati. Yang kamu semua sudah dapat tadi melalui aktiviti-aktiviti yang telah saya rancang. Okey, baik. Pertama, murid mestilah membina ayat yang gramatis, iaitu betul tata bahasanya dan makna ayat. Okey, bagus. Yang kedua, murid juga hendaklah mengembangkan, salah eja di situ, MEN mengembangkan ayat, iaitu dengan memberikan keterangan kepada ayat inti. Ini adalah cara untuk mengembangkan tadi. Menggunakan apa? Ya, betul, Ali. Menggunakan kata hubung. Dan ada juga tadi yang menggunakan apa? Betul, kayat. Okey, kayat. Ya, menggunakan kata sendi nama. Boleh. Okey. Baik, seterusnya. Jadi kita boleh buat kesimpulan di sini, binaan ayat gramatis dan lengkap ialah pertama, ayat inti. Ada 3 perkara penting dalam ayat inti. Pertama apa? Okey, Jungchen. Yang pertama, kata nama. Yang kedua, kata kerja. Bagus, Ali. Dan yang ketiga, Maylin. Ya. Yang ketiga apa? Objek. Mesti ada objek. Itu ayat inti. Dan keterangan mesti disambungkan menggunakan kata hubung. Bagus. Bagus, saya mengucapkan tahniah kepada semua murid kerana memberikan perhatian yang baik dan dapat memahami dengan baik dan menguasai kemahiran yang kita pelajari pada hari ini. Jadi, ayat yang kita bina itu dipanggil sebagai ayat majmuk keterangan. Okey, dari segi nilai murni pada pelajaran pada hari ini.
Okey, apakah nilai murni yang boleh kita pelajari, yang boleh kita dapati, yang boleh diterapkan dalam pelajaran hari ini? Ya, siapa yang boleh cuba? Ya, Jesselyn. Apa dia? Pertama ialah, okey, bagus. Okey, yang pertama ialah kita mestilah mengamalkan sikap bekerjasama dan bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelajaran ini kita lihat bagaimana masyarakat di Taman Perumahan Taman Sutera telah bergotong royong untuk memperbaiki kerosakan-kerosakan yang berlaku di taman poket mereka. Okey, yang kedua. Siapa boleh berikan nilai yang kedua? Okey, bagus. Cuba, Aina. Cuba, Aina. Ya, betul. Kita juga hendaklah mementingkan kesihatan dan kebersihan diri. Sebab taman poket itu banyak digunakan untuk beriadah, untuk melakukan aktiviti-aktiviti fizikal, untuk menghilangkan stres dan sebagainya kan. Itu adalah untuk yang mementingkan kesihatan dan juga kebersihan diri. Mereka mengadakan gotong royong adalah termasuk untuk menjaga kebersihan kawasan itu. Jadi pada hari ini kamu semua saya rasa sudah begitu faham dan dapat menguasai kemahiran yang telah cikgu ajar pada hari ini. Okey, jadi sebelum saya menutup tirai pembelajaran pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Sekian, terima kasih. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Sungguh pun jauh di negeri satu, di mata hilang, di hati jangan. Okey, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan masih lagi dalam selamat bercuti, jaga diri, ikut SOP dan hindari kita daripada jangkitan virus COVID-19 ataupun COVID-19. Okey, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.